Assalamualaikum. Good morning everyone. Waalaikumsalam, Madam. Waalaikumsalam, Madam. Okay, hari ni saya tak buka kamera, okay? Okay semua? Okey, Madam. Okay, Madam, pagi ni kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. Lepas tu masing-masing baca doa ya. Al-Fatihah. Okay, so Alhamdulillah ada. Madam kata kalau seorang pelajar masuk pun, I will stay on kelas ni sebab Madam terpaksa lah on. So hari ni saya tak ambil kehadiran. Can you hear my voice? Is it clear? Okay, Madam. Yes, Madam. Okay, so kita boleh mula. Sekarang boleh cepat mula, cepatlah kita boleh habis. Okay, saya nak share screen. You have any questions, you can ask straight away, boleh interrupt saya. Semasa saya tengah bercakap, boleh interrupt. Okay, sebelum kita masuk yang chapter 4 ni, konsep ERO, saya nak membincangkan soalan, apa nama tu? Soalan UPS yang saya kelas 212. Madam dah bincang ke nombor 4 ni? Nampak tak saya paparkan ni? Nombor 4 ni dah bincang ke? Nombor 4 ni. Sebab saya tahu 314 dengan 114 173 sudah. Yang 212 dah ke? Nombor 4 ni dah bincang belum? Belum Okey, tak apa. Sebab saya dah bincang dengan kelas lain. Hari ni saya nak bincang soalan UPS. Ada 3 soalan. Saya nak bagi guideline sikit. Sebab dalam approximation punya konsep ni, dia soalan dia ada pelbagai bentuk ya. Okay, just take note bila Madam bincang ni, sebab saya ada assign soalan ni untuk pelajar 314, 114, 173 untuk cuba buat. So saya nak bincang dia punya solution sekarang. Lepas tu saya akan ambil soalan selain nombor 7, soalan nombor apa ni, nombor 2 kan? Nombor 2 kan ni? Okay, nombor 4 ni nanti kelas 212 kalau ada yang masuk lah. Madam dah rekod ke belum ni? Dah kan? Okay, untuk yang kelas siapa yang dalam daripada tu buat dulu 4B ni. Nanti saya akan go through masa kelas pada hari esok. Ada ke kelas esok Rabu? Ada kelas tak kita? Esok ada kelas esok Rabu kan? Okay, so besok ada kelas, saya akan go through, tapi untuk yang lain saya dah bincang. So hari ni saya nak bincang soalan nombor 2B, soalan 15, 16, 3 soalan ini sahaja. Okay, are you ready semua? Ready ke? Yes, Madam. Okay, Madam. Okay, sekejap ya. Happy Merdeka semua. Selalunya kalau hari Merdeka kita akan tengok perarakan kan. Kau awak tak tengok? Tengok, Madam. Tengok. Tapi untuk kali ni tak adalah apa-apa perarakan Okay, so ini adalah saya nak buka page sekejap. So saya nak ambil mana dia soalan tadi. Okay, soalan ni. ST punya ni.
Okay, kejap. Lepas tu saya nak ambil soalan daripada chapter 3, number 15. Soalan nombor 15. Siapa yang ada soalan PSPM boleh rujuk nombor 15. Dan nombor satu lagi apa? 15 dengan 16. Saya bincang kebanyakan soalan approximation ni, soalan lain saya tak bincang. But if you need some help, kena tanyalah maktu lain Mana dia soalan dia? Soalan dia pendek je ni, nombor B. Tapi konsep dia yang kena faham. Okay, lepas tu kita boleh masuk chapter 4 lah lepas tu. Okay, so nak kita tengok solution for number. Saya nak kena ketik ni sekejap. Sebentar ya semua. Boleh cas lagi tiba-tiba bateri kau. Okay, now let's look at solution for number 2. Saya akan go very quickly, saya tak akan go into detail. Saya nak bagi guidelines sahaja, so the rest awak boleh complete dia punya solution. Tapi saya nak bagi guidelines sahaja how to answer the question. So for number 2B, number 2B, apa yang kita kena take note, whenever you answer any question, take note apa maklumat penting So di sini dia minta express mana ungkapkan find the expression untuk 1 minus x over 16 to the power 1 over 3 up to the term x cube. Ikut arahan dia. Kalau dia kata x squared. Kalau dia kata x squared, jangan pergi ambil lebih. Jangan pergi tulis lebih, ikut arahannya. State the range of x. So kalau dia kata range for x for the expansion to be valid, bermakna kita akan guna formula absolute value of b less than y. Ini untuk validity, kena hafal lah validity. Apa dia b? B adalah sebutan, kalau kita ingat balik dia punya bentuk umumnya 1 tambah b kuasa n. So b adalah dalam kes ini negative x over 16. Okay, lepas tu you need to show yang left and right ni, left hand side ni boleh ditulis dalam bentuk right hand side, and then hence ni maksudnya gunakan ungkapan tadi dengan menggantikan nilai x2. Kalau dia dah bagi nilai x, awak tak payah cari sebab ada soalan tertentu yang mana awak kena cari, tapi soalan ni dia bagi, so tak payah cari. And then approximate cube root of 7 correct to 4 significant figure, 4 angka bererti. Okay, itu soalan dia. So, kita tengok dia punya solution. So for the first part, kita nak cari apakah untuk 2B. Boleh buat sama-sama, sambil saya buat, awak pun buat, siapa yang belum buat tu. So bila awak ada sangkut kat mana-mana, boleh tanya terus. Sebab kita kalau nak belajar ni, kita kena buat sama-sama lah, bukan tengok sahaja. Okay, so 1 minus x over 16 to the power of 1 over 3. So yang ni kita akan, oleh kerana dia punya index n itu adalah pecahan, jadi kita perlu identify apa A ni sentiasa 1 Kalau dia tak 1, awak kena ubah jadi 1, kena ubah jadi 1. So kita nak gantikan nilai n dengan b ke dalam formula lah. So identify your A, B, N. A ni sentiasa 1. Kalau dia bukan 1 A, awak kena ubah jadi 1 sebab
formula yang kita nak guna ni untuk index fraction, ini bentuk dia index fraction ataupun negatif. Depan tu mesti 1. Jadi formula dia saya tulis dulu 1 tambah B kuasa N is 1 plus NB plus N minus 1 over bila lama-lama awak dah tulis biasa dah selalu sangat awak akan ingat lah. B squared. Okay, sampai situ saja kita nak sebab soalan minta sampai X squared, up to the term X squared. Okay, apa yang kita akan buat seterusnya adalah menggantikan sebutan B dan N. So kita akan expand 1 minus X over 16. Left hand side mesti ada ungkapan ni. Lepas tu kita masukkan dalam formula 1 plus N 1 over 3 times B negative X over 16. Make sure you put the bracket cukup ya. Lepas tu N 1 over 3 times 1 over 3 minus 1 over 2 factorial, and then B adalah ini bracket, letak bracket untuk B supaya awak ingat negative X over 16 square plus dot kat belakang ni kena adalah sebab ni formula ni dia tak ada last term. Okay, dia ada dot kat belakang ni maksudnya tidak ada last term. Jadi kena letak dot tu wajib lah. Okay, so dah dapat markah 1 untuk kembangan sebab kita nak sampai X squared saja tu dapat dah markah. Lepas tu kita terus saja tulis the final answer sebab kita boleh ringkaskan ni, kita akan nampak ini akan dapat X over 16 kali 3 48. Okay, lepas tu yang dalam bracket ni saya nasihatkan pelajar jangan pergi congak. Biasanya congak mesti salah. Pelajar walau macam mana cekap pun dia akan salah. Okay, so just guna kalkulator awak, masukkan di pecahan dia exactly macam mana awak nampak tu. Exactly macam mana awak nampak. So saya nampak 1/3 pecahan 1 lagi cepat sebenarnya dan lagi selamat unless awak silap masuk lah. Lepas tu saya darab dengan negatif 1/16. Dia punya constant saja kita masukkan. Negatif 1/16 kuasa 2. Kuasa 2. Okay. So dah siap atas ni. Kita masukkan yang bawah. Yang bawah adalah 2 factorial. Shift. Okay, 2 factorial. So apa yang awak nampak dalam kalkulator tu exactly sama dalam ungkapan yang third term ni. Okay, lepas tu tekan equal sign. You will get negative 1 over 2304. Negatif ni dalam kalkulator ni ambil saja jawapan tu. Letak dalam solution kita, final answer kita atas X squared. Negatif ni, negatif square akan jadi positif tau. Tapi oleh kerana dia punya nilai kat calculator tadi negatif, so dia akan ada negatif kat situ. So 2304 campur dot. Okay, dah siap untuk expansion Sangat senang. Just masuk dalam formula, apa dia B, apa dia N. Okay, clear tak semua? Clear, madam. Okay, so lepas tu kita nak state the range of X menggunakan formula absolute value of B less than 1. Ini adalah kita nak cari sekarang adalah validity dia. Okay, sama ada awak tulis ini validity ataupun apa dia kata range of X pun boleh juga ikut ayat dalam soalan tu, range of X for the expansion to be valid. So kita guna formula absolute value of B less than 1. Formula tak tulis tak apa. Awak boleh terus saja masukkan B dia iaitu absolute value negative X over 16 less than 1. Ikutlah B dia apa. Kalau B dia ada negatif mesti letak negatif. So bila kita ambil absolute value, negatif tu akan dipositifkan tapi absolute value masih ada. Dan ini kena rujuk balik chapter 2 This is using basic definition untuk less than. So dalam chapter 3 ni dia menggunakan juga konsep chapter 2. So awak ingat balik kalau less mesti bentuk sandwich. So less than 1 greater than negative 1. So 16 ni boleh darab naik sebab dia constant. Kalau constant itu negatif, arah inequality terbalikkan Tapi yang dalam kes ini dia positif so tak perlu terbalikkan. So kita dah dapat dia punya range of X. Dan biasanya range of X ni dia minta cari untuk approximation lah, gunanya untuk kita tentukan nilai yang kita sub itu ada tak dah masuk dalam interval ini. Dan ini gunanya untuk approximation nanti.
Okay, so far boleh ada soalan tak? Tak ada bila. Okay, faham ya validity ni macam mana nak cari? Okay. Okay, kalau dah faham kita pergi ke bahagian ini yang selalu pelajari masalah. Show that yang left hand side is equal to the right hand side, and then guna dengan jawapan yang kita show tu untuk mencari cube root of 7 dengan menggantikan nilai. Kalau dia dah bagi nilai x, awak tak payah cari, gunakan saja nilai x tersebut. So di sini kita akan show dulu. So untuk the show punya part, kita nak show the cube root of 8 minus x over 2 is equal to 2 times 1 minus x over 16 to the power of 1 over 3. Ini adalah soalan show. So awak tak boleh buat serentak kiri kanan. Cara penulisannya kena ambil one side. Kena ambil left hand side lah biasanya. So kita akan start from the left hand side. So kita akan tulis ini dalam bentuk bentuk index lah supaya senang nampak senang. Jadi sebab sebelah kanan ni pun kuasa 1/3. So kita tukar kepada bentuk indeks punca kuasa 3. Lepas tu kita akan buka kurungan besar untuk kuasa 1/3 letak di luar. Lepas tu dekat dalam ni kita akan, sebab awak nak show ni depan ni 1 ya. So awak akan keluarkan 8 dan darab balik dengan sebutan apa untuk mendapatkan dia punya ni. Apa sebutan kita nak darab balik, kena tengok yang the first one. Kalau 8 kali 1 sini mesti 1 lah, untuk dapat 8 mesti 1. Lepas tu 8 kali apa nak dapat negative x over 2. So kita kena darab dengan apa? Nak dapat x over 2. Nak dapat x, negative x over 2 ni. Saya nak dapat sebutan ini sekarang. So 8 ni saya kena darab dengan something untuk dapat negative x over 2. So saya kena darab dengan apa? Ini tadi? Dia mesti ada x kan? Negative x over 16. Yes, negative x over 16, betul. Sebab bila awak darab negative x over 16 dengan 8, awak dapat negative x over 2. Yang tu memang kena semak 8 kali 1 dapat 8. Okey, 8 kali negative x over 16 is negative x over 2. Lagi satu, dalam jawapan dah nampak dah dia bagi ni. Dia dah bagi clue dah kat situ, show kan. So sepatutnya awak terus saja letak di situ. Lepas tu kita nak buka bracket sekarang. Bila kita buka bracket, dia akan jadi 8 ni wajib dikuasakan 1/3 ya. So 8 kuasa 1/3 darab 1 tolak x per 16 kuasa 1/3, and you simplify to get 2 1 minus x over 16 to the power 1 over 3. So sini kita letak shown. Show ni lah jawapan yang kita dah show. Okay, boleh faham tak tu? Boleh, madam. Kalau boleh kita pergi ke bahagian yang akhir sekali. Macam mana kita nak cari dia punya nilai punca kuasa 7 bagi punca kuasa 3 7 menggunakan expansion tadi dan dengan menggantikan nilai x2. Okey, kita nak menggunakan nilai x2. Tadi sub saja. Sebab dia kata sebenarnya kita akan gunakan dia punya expansion tadi untuk mencari nilai punca kuasa 3 7. Alright, so daripada dia punya soal apa yang kita dah prove tadi, kita salin balik dalam bentuk punca kuasa 3, 8 tolak x per 2 sebelah kiri. Sebelah kanan saya salin 2, 1 tolak x per 16 kuasa 1/3. Jadi sebelum kita sub nilai 2, kita nak substitute 2 ni, sub x equals to 2 yang dia bagi tu. Kita perlu kita perlu masukkan yang expansion sebelah kanan ni. Expansion sebelah kanan ni, yang sebelah kanan ni kita dah dapat tadi. Ni jawapan dia ni. So ini kita akan ambil dan kita akan masukkan dekat dia punya sebutan yang kita nak cari nilai approximation lah. So kita akan ambil ni. Ya Allah, kita akan ambil jawapan ni. Tak nampak lah pula. Macam nampak dah. Kita akan ambil jawapan ni. Kita copy paste masuk kat sini. Copy paste masuk kat situ. 1 tolak x per 48 tolak x square tu masuk dekat sini. Untuk kita, sebelum kita sub. So kita akan tulis kat sini 1 tolak x per 48 tolak x square
per 2304 tambah dot kena ada lah. Okay, exactly macam mana awak dapat tadi, awak salin balik. Okay, bila kita dah salin, barulah kita boleh sub nilai X equals to 2 ni masukkan di sini. Okay, so awak dan kiri dan kanan sebenarnya, kiri dan kanan. So awak akan dapat sebelah kiri, awak akan dapat apa? So sebelah kiri awak akan dapat punca kuasa 3, 8 tolak 2 per 2 sebelah kiri. Okay, selepas kita dah substitute X equals to 2 and then sebelah kanan kita akan dapat 1 tolak 2 per 48 2 kuasa 2 bahagi 2 304 tutup kurungan, tak perlu letak dot. And then sebelah kiri kita dapat punca kuasa 7 punca kuasa 3 bagi 7 adalah sebelah kanan ni, tekan kalkulator dah dapat 1.913 for significant figure, 4 angka berarti ni jawapan dia. Dan kita of course boleh check jawapan guna calculator. Calculator akan memberi jawapan yang tepat. Okay, so kalau awak check jawapan using calculator, awak akan dapat 1.913. Kebetulan dia sama. Kadang-kadang tak sama tau. Tapi jawapan yang kita nak adalah approximation. Kebetulan yang dalam kes ini, jawapan calculator dengan jawapan yang kita cari dengan binomial expansion ni sama. Okay, so far ada boleh faham tak, ada nak tanya apa-apa? Faham dia. Boleh? Inilah yang kita namakan konsep approximation ya. Okay, sekarang kita pergi, kalau dah faham, kita pergi ke soalan nombor 15 ni. Saya nak bagi guideline saja, saya tak akan go into detail lah. So kita expand up in ascending powers of X. Maksudnya X tu power dia ascending. So kalau dia ascending, dia mesti berada di kedudukan B. So betul lah kedudukan dia. Up to the term X cube. Kita kena cari sampai X cube. And then state the interval for X for which the expansion is valid. Ini validity lah. Okay, bila dia kata valid saja awak faham ini validity. Bila validity kena guna formula absolute value of B less than 1. So identify your B. And then untuk part B from part ni bukan part 4 lah, 15A express square root of 9 minus ni in the form. Okay, maksudnya kita nak tukar bentuk daripada square root of 9 minus 2x tukar kepada bentuk ini. Macam soalan tadi juga. Yang kena show tu macam soalan tadi juga. So kita akan buat cara ni pemfaktoran di mana A adalah integer and then untuk C hence by substituting a suitable. Okay, barang kes ini dia tak bagi nilai X, dia kata suitable X. Awak kena tentukan X-nya. Yang ni yang akan jadi trik sikit. Bila awak ganti nilai salah, maka salah lah sebab dia tak bagi nilai X. Approximate square root of 8.7 correct to 2 decimal places. Tu soalan 15. Okay, so kita pergi tengok solutionnya, which I will give very orang kata apa, tidaklah detail Saya nak pergi bahagian X tu ya, saya nak terangkan lebih. Okay, so soalan nombor 15. So bahagian A, ini PSPM. This is PSPM 2017-2018 nombor 15 ni. So kita punya soalan bahagian satu ni sepatutnya awak tak ada masalah lah. Boleh expand. Jadi saya nak tulis saja jawapan dia. So jawapan ni sepatutnya awak dapat ini 1 tolak X per 6. Tunjuk dia punya formula gantian N dan gantian B untuk dapat jawapan ini. Saya tak tunjuk lah. Awak boleh buat sendiri. So ini adalah jawapan setelah kita guna formula expansion So ini jawapan dia sehingga X cube. So kalau dia kata sampai X cube, awak jangan bagi kurang, jangan bagi lebih, sampai X cube. Lepas tu state the validity dia nak interval of X. So for the validity, kita guna formula absolute value of B less than 1. So kita punya B adalah negative X over 3. So negative X over 3 less than 1. Okay, buang tanda absolute value dulu. Jangan buang tanda absolute value lagi. Lepas tu kita buka dia punya tanda absolute value guna
basic definition, dan 3 ni boleh darab naik. So ni jawapan untuk validity dia. Okey, ni jawapan. Ini akan kita rujuk bila kita nak tentukan X tu berapa nanti, adakah dia masuk dalam interval ini. Sebab tu kena cari validity dia. Okey. Boleh faham tu? Boleh madam. Boleh. Alright, good. Okay, bahagian B kita nak ambil square root of 9 ni, nak tukar bentuk kepada bentuk ini. So ini pun patutnya dah faham cara dia. So kita nak menukar bentuk sekarang. Square root of 9. Ni bahagian B. Okay, 9 minus 3x, awak akan buat apa? Tukarkan kepada bentuk kuasa index dulu. Dia dah bagi tips dah. Bentuk dia mesti bentuk ini. A ada constant A kat luar dan A itu adalah integer. Okay, dan di depan dalam kurungan ni, di depan dia mesti 1. Okay, so kita dah dia bagi tips dah di situ. So apa yang kita akan buat, kita buka kurungan besar seperti biasa. Ini kalau tak buat, biasanya pelajar ada masalah lah. So keluarkan 9 sebab kita nak 1 kat dalam. Lepas tu kita nak darab dengan apa ni? Untuk dapat 3x, nak darab dengan apa? Apa yang saya kena darab dengan 9 untuk dapat negatif 3x? Ni mesti negatif apa? 3 per 9. 3 per 9? 1 per 3. 1 per 3. X tak ada ke kat atas? 1 per 9. Negatif X per 3. Yes, betul. Correct. Betul. So awak boleh semak balik. Kalau kita darab ni 9 kali 1 dapat 9. 9 darab negatif X per 3 dapat negatif 3X. Okay, dapat negatif 3X. So awak kena check balik lah. Okay, sekarang baru kita buka bracket besar. So bracket besar ni bila buka, jangan lupa kuasa ni untuk semua dalam bracket . So kita akan ada 9 kuasa setengah. 1 tolak X per 3 kuasa 1 per 2. Dan bila kita simplify akan dapat 3 1 tolak X per 3 kuasa 1 per 2. So ini yang dia minta kita tukar bentuk tadi, bahagian B. Bahagian B . Okay, faham tak? Dan di mana nilai A di sini adalah 3 lah. Nilai A adalah 3, mesti integer. Okay, boleh? Boleh madam. Okay, good. Now kita pergi bahagian C. C kita nak cari dia punya nilai X yang suitable untuk cari square root of 8.70 to 2 decimal places. Kita nak tentukan apakah nilai X yang suitable. So di sini saya akan tunjuk satu cara lah. Cara yang mudah sebenarnya. Okay, untuk mencari nilai X, kita akan ambil apa yang kita nak cari iaitu punca kuasa 8.70. Kita samakan dengan ungkapan punca kuasa 9 tolak 3x. Sebab ini yang kita nak guna untuk expansion yang kita dah expand tadi. Yang ini yang kita akan guna nanti untuk cari jawapan kan. So kita akan samakan. Yang pastinya pun dia mesti kuasa dia sama. Okey, cara nak cari x kita boleh guna cara ini. Tapi kadang-kadang cara ini tidak berjaya. Dia akan ada masalah sometimes bila kita check dia tak berada dalam interval for validity ini. Nilai x itu tidak berada dalam interval ini, bermakna nilai X awak salah, awak tak bolehlah guna cara ini. Ini selalunya berjaya lah. Cara ini selalunya berjaya . Okay. So kita akan sub masuk pula, compare and equate lah. Kuasa dah sama. So 8.70 sama dengan 9 tolak 3X. Dan saya nak ingatkan lagi sekali, kalau dia dah bagi X, jangan awak pergi cari pula . Terus saja guna. So kita akan dapat X dia 0.1. Okay, bahagi 3, so kita akan dapat X dia adalah 0.1. Dan bila kita check 0.1, is it in the interval for validity? Adakah 0.1 ni dalam interval? Yes. So kalau yes, then you proceed. Guna nilai ini sub masuk dalam expansion yang kita akan buat kejap lagi. Untuk cari jawapan dia. Just sub masuk sahaja nilai tersebut. Kalau dia tak berada dalam interval itu, awak kena buat cara lain. Cara lain tu nanti kita tengok soalan yang berkaitan. Saya nak tunjuk sini dia dah satisfy. Okay, so untuk nilai
Nilai X ni kita just nak masuk, kita ambil dia punya ungkapan ni, square root of 9 minus 3x ni, saya tak expand lagi kan. 9 minus 3x ni kita dah tunjuk setakat ini saja, kuasa 1/2 kan. So apa yang awak perlu buat sekarang adalah ambil expansion yang ini, yang atas sekali, yang awak dah dapat ni, yang atas sekali ni, ambil expansion yang atas sekali ni, 1 minus x over 3 to the power 1/2, ambil 1, 2, 3, 4 sebutan ini, masukkan dalam bracket ini. Just salin balik sahaja dia punya expansion. Kita dah buat, jangan buat 2 kali kerja ya. So kita just salin balik dia punya formula, dia punya expansion 1 minus x over 6 minus x squared over 72 minus x cube over 432 plus ... Kita salin saja apa yang kita dah dapat tadi daripada bahagian sebelum. Okay, sekarang baru kita akan substitute x equals to 0.1 untuk dapatkan dia punya jawapan kiri dan kanan. So awak nampak x kat sini, dekat mana yang awak nampak x punya term tu, awak gantikan dengan 0.1. Okay, so awak akan dapat di sebelah kiri dan kanan lah. Awak kena buat serentak kiri dan kanan. So left hand side kita akan dapat 9 tolak 3 darab 0.1. Sebelah kanan 3 darab dengan 1 tolak 0.1/6 and so on. Okay, lepas awak dah sub masuk, jangan letak dot tu, tak payah letak dah. So sebelah kiri kita akan dapat punca kuasa 8.70. Sebelah kanan ni awak terus akan dapat 2.95, correct to 2 decimal places. Ini jawapan dia. Bolehkah? Okay, cuma bahagian yang nak cari x ni kena take note lah, how to find x. Okay, sebab some question dia tak bagi x. Kalau dia bagi x, tak payah buat langkah inilah. Kalau dia tak bagi, dan awak kena buat untuk compare kiri kanan ni, dia punya punca, dia punya kuasa dia mesti sama. Kalau tak sama, tak boleh compare and equate. Okay, any question so far? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita pergi the last question untuk perbincangan chapter 3. Saya nak ambil soalan daripada, ini kalau awak check calculator ni, kebetulan jawapan dia sama, 2.95 juga untuk calculator. Okay, so kita pergi soalan yang last kali, soalan yang ke-16 ni. Sekejap. Apa yang saya tulis ni nanti saya akan share dalam bentuk PDF. Okey, kita tengok soalan nombor 16. Nombor 16 ni bentuk dia sama tapi dia ada trik sikit lah. Nampak macam senang. Okey, kita tengok soalan B ya. So kita nak expand ungkapan ini tapi depan ni ada 3. Selalunya dia bagi tak ada constant kat depan kan, tapi depan tu ada 3. So kena take note ada 3 kat depan tu. So in ascending powers of x up to the 4th term. So dia nak sampai T4. Dia nak expand, kita nak expand sampai 4 terms. Okay, dia tak sebut sampai x cube ke apa, tapi biasanya kalau sampai 4th term tu ada x cube lah. Lepas tu kita nak approximate punca kuasa 4, 80, dia tak bagi x to 4 decimal places. Okay, soalan ni pendek. Kita nak cari dia punya jawapan 7 markah. Jadi 7 markah maksudnya jangan kerja ni panjang lah. 7 markah untuk soalan ini. Jadi saya untuk bahagian B ni, okay, expansion ni just guna formula saja. 3 ada kat depan tu. Okay, so ini kita akan letak dalam ni, saya tak tulis formula lah, awak pergi tulis sendiri. Ini saya dah masuk dia punya kembangan dah yang disimplify 1x per 4 tolak 3x kuasa 2 per 32 tambah 7x kuasa 3 per 120
campur dot. So ini sampai 1, 2, 3, 4. 4 sebutan pertama dia minta So yang ni saya dah tunjuk dia punya jawapan. Awak kena tunjuk step sebelum itu, iaitu guna formula lah. Lepas tu kita akan darab masuk 3 tu, tambah 3/4x tambah tolak 9/32 x squared tambah 21/128. Kalau saya ada buat silap bagi tahu kadang-kadang saya tak perasan saya ada silap. 3/4, 9/32, 7. Okay, so this is your answer lah untuk kembangan. Okay, lepas tu kita nak terus, dia tak suruh cari validity pun. So tak payah carilah. So kita terus pergi tengok macam mana kita nak cari punca kuasa 4, 80. Macam mana nak cari dia punya X? Kalau saya nak cari punca kuasa 4, 80, maknanya saya akan tukar ni kepada 80 kuasa 1/4. Lepas tu Madin dah cakap tadi, cara dia kita akan ambil ungkapan sebelah kiri ni, 80 kuasa 1/4 samakan dengan ungkapan yang kita nak guna dalam expansion nanti kan. Okay, ini step dia yang awak kena tahu nak buat lah. So kita akan cari X tapi kuasa mesti sama. Masalahnya 3 ni tak ada kuasa. Macam mana saya nak letak kuasa untuk 3 supaya saya boleh compare kiri kanan? Macam mana saya nak letak kuasa untuk 3 ni? Ini kena fikir sampai saya dapat. Masukkan dalam bracket. Yang 7 kuasa 3 tu dapat 3/43 kan? Apa benda? 3/43. Mana 3/43? Yang X kuasa 3 tu. Atas ni 3/43 ya? Dia 7 kuasa 3 kan madam? Kejap. Kuasa 3 tak. Itu dah simplify dah. Kejap nombor berapa Oh tengok, jangan tengok sebab ni dah simplify. Saya ambil jawapan yang simplify tau. Sekejap Yang tu awak fikir macam mana nak buat tu? Dia 12p 1 campur x/4 tolak 3/32 x squared plus 7x cube. Okey dah. Yang ni dah betul. Ini dah betul lah. Kalau saya tengok dia punya jawapan ni dah betul. Cuma saya dah bagi simplify punya answer, dah simplify. Awak sebangsa kembangan, awak memanglah kena letak bracket. Yang ni saya dah bagi jawapan yang simplify tau. Faham tak? Faham madam. Okey. Okey dah. Okey macam mana ni? Saya nak cari X, saya kena 3 ni saya kena masukkan dalam bracket ni. Saya kena letak kuasa 1/4. Sebenarnya awak kena tahu saya nak kena letak kuasa 1/4 dekat 3 tapi saya kena letak kuasa 4. Ini cara dia lah. Awak kena letak kuasa 4 darab 1/4 dapat 3 kan. So ini akan jadi 1 tambah X kuasa 1/4. Ni awak kena ubah saya macam ni lah. 3 kuasa 4 kuasa 1/4 dapat sama dengan 3 kuasa 1. Ni yang awak kena tahu nak buat. Okay, lepas tu barulah saya boleh masuk di dalam bracket sebab dia kuasa 1/4 ni. Dia dah ada kuasa 1/4, yang ni kuasa 1/4. Okay, so awak akan dapat sini 80 kuasa 1/4 sama dengan 3 kuasa 4 darab 1 tambah X bracket kuasa 1/4. Ini yang awak nak buat Can you understand that step? Faham tak? Okay, now baru awak boleh equate. Jadi kiri kanan 80 sama dengan 3 kuasa 4 berapa? Okay, 81 darab 1 campur X. Lepas tu awak selesaikan cari X. So dapat 81X plus 81 equals to 80. So 81X is negative 1. So X is negative 1/81. Ini jawapan dia. Inilah nilai X yang awak akan guna. X is negative 1/81. Which is kalau kita check dia punya interval for validity ni, interval for validity ni adalah absolute value of X sebab dia punya B adalah X. So kalau kita check dia punya validity, dia berada dalam interval ini. Okay, 1/81. What is 1/81? 0 point something kan?
Betul? So dia berada dalam interval for validity. Walaupun dia tak suruh cari interval for validity, saya check juga. Takut saya silap kira ni. Okay, lepas tu baru kita pergi ke the final bar. Kita dah dapat nilai X tu apa, baru kita boleh cari punca kuasa 280 punya punca kuasa 480. Correct to 4 decimal places. So gunakan nilai X ini, masukkan dalam dia punya formula yang ini, yang kita dah expand ni. Inilah kita akan sub masuk di sini nilai X dia, kiri dan kanan Okay, so bila kita sub, should get the answer. So the final step is to substitute kiri dan kanan. So 3 1 campur X dia berapa tadi? Negatif 1/81 kuasa 1/4. Cuba buat kira sebelah kiri ni dapat apa 1 tolak 81 1/81/4 ni dapat berapa? 1/81 kan? Sebelah kiri 81 tolak 1/81 dapat berapa? 80/81. Okay, silap. 80/81 kuasa 1/4 80/81 kan? Okay. So sebelah kanan pun samalah, awak akan masuk ke dalam formula, dalam dia punya ni expansion tadi. Kat mana awak nampak X ni, awak ganti dengan nilai negative 1/81. Okay, nilai ini yang awak akan sub So kita akan dapat, sekejap. Sebelah kanan ada 3 tak tadi? Ada 3 kan? Ni awak ambil 3 campur 3/4 X. Okay, so 3 campur 3/4 X is negative 1/81. Lepas tu awak tolong kira untuk saya negatif 9/32. Tolong kira yang sebelah kanan ni. Tolak 9/30 negatif 1/81. Campur 21/128. Campur 21/128. Campur 21/128 darab dengan negatif 1/81. Kuasa berapa jap? Ni kuasa 2, kuasa 3 Satu kuasa 2, yang ni kuasa 3. Okay, kira sebelah kanan dapat apa? 2.99. Dia nak 4 decimal places 07, betul? Okay, betul 4 decimal places. Okay, betul. Sebelah kiri pula, kalau kita simplify ni, kita akan dapat 3 punca kuasa 480. Yang bawah tu akan dapat 3. So actually awak akan dapat punca kuasa 480 lah sebelah kiri. Yang ni boleh cancel. Sebab 81 3 kuasa 4 kan, dia akan cancel out. So inilah jawapan dia, 2.9907. Correct to 4 decimal places. Okay, can you understand the concept? Faham, madam. Yes, madam. Okay, so itu sajalah yang madam nak bincang untuk chapter 3. Dah selesai Kita pergi sekarang, baru kita nak masuk konsep chapter 4. Kita ada berapa minit lagi? Setengah jam lagi. Tadi saya start pukul apa? 8.45 9.40 9.45 dah hampir sejam jugalah. Okey, tak apa. Okey, sekarang kita nak pergi ke konsep yang baru, iaitu chapter 4. Saya nak ajar cara ERO, sebab benda ni dalam video lain caranya. Madam ajar lain caranya. So awak kena ikut cara madam ajar lah. Sebab saya tak nak awak buat cara lain Okay, apa dia ERO? Yang singkatannya, ERO adalah elementary. Semua yang saya letak dekat sini ada dalam nota kuliah. Cuma saya akan share juga dia punya apa? Dia punya PDF lah. Okay, ERO stands for Elementary Row Operation. Jadi saya sebenarnya jump ke belakang tau. Saya skip yang depan-depan tu sebab saya nak ajar yang ni. Sebab yang ni panjang. Kalau saya ajar dalam masa kelas tu pun satu soalan dekat 1 jam nak bagi faham ni. Okay, so kita ada 3 kaedah sebenarnya. 3 kaedah untuk mencari
inverse of a matrix. Okay, semua dah faham nak cari inverse kat sekolah dah belajar. Cuma dekat sini matrixnya adalah 3 by 3 lah, 3 row 3 column. Dekat sekolah ada tak awak belajar 3 row 3 column kat sekolah? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. So dekat sini awak akan jumpa yang 3 row 3 column, yang 2 row 2 column tak adalah. So untuk cari inverse ni kita ada 3 cara. Yang pertama method 1, adjoint method. Adjoint method ni menggunakan formula sebelah kanan ni lah, A inverse equals to 1 over determinant of A. Saya tak terangkan ni nanti. Yang ni awak boleh study tengok, yang ni boleh tengok video dan boleh faham. Ni adalah determinant of matrix A. Lepas tu darab dengan adjoint of A. Adjoint of A tu nantilah bila kita akan bincang dalam kelas yang bila dalam minggu ini jugalah insyaAllah. Okay, lepas tu guna satu lagi, cara kedua adalah guna property. Property maksudnya kita akan guna A kali B equals to K kali I. This is using property. Dan yang ketiga adalah ERO, elementary row operation. Okay, biasanya kalau dalam soalan dia tak sebut ERO, jangan gunalah. Sebab dia sangat-sangat panjang. Jadi biasanya dalam exam pun dia tak akan tanya ERO ni. ERO ni sebab kita bagi dalam assignment. Assignment awak kena guna ERO punya method ni untuk 2 soalan. So dalam exam biasanya tak keluar sebab dia terlalu panjang. Dalam exam biasanya dia akan keluar adjoint dengan use property sahaja. Sebab ERO ni terlalu panjang. Okay, apa di ERO? Dan kena tahu dia ada cara penulisan dia. ERO ni dia adalah row operation. So kita akan buat operasi dekat baris row adalah baris. So dia punya notation dekat sini kita guna huruf R untuk row. So bila saya nak tukar, contoh kita ada 3 row kan, 3 row. Jadi katakan saya nak tukar row 2 saling tukar dengan row 1. Jadi saya akan buat notation macam ni. Row 2 saling tukar dengan row 1. Jadi contoh kalau saya buat 2 by 2 lah senang. Katakan 1, 2, 3, 4. So bila saya guna operasi macam ni, saya akan tukar row 2 dengan row 1. Jadi row 1 akan jadi 3, 4. Row 2 akan jadi 1, 2. Maksudnya kita menukar 2 baris. Kita menukar row 1 dengan row 2. Tukar 2 baris. So this is it interchanging the ith row dengan the jth row. Tukar 2 baris saja. Baris 3 dengan 1 ke, baris 2 dengan 1 ke, tak kisahlah. Tapi bila masa nak tukar baris, bila perlu sahaja. Okay, so kebanyakan operasi yang kita akan guna, dia ada 3 operasi. Kebanyakan operasi yang kita akan guna adalah operasi B dengan C. A ni jarang-jarang kita guna. A jarang-jarang kita guna. So B dengan C ni kena faham. Okay, apa dia B? B ni maksudnya awak akan nampak RI star. Star ni, tanda star ni bermaksud dia adalah new row. Kita akan ubah dia punya row. Katakan saya nak ubah row 1, saya letak R1 star. Okay, maksudnya row 1 akan berubah. Lepas tu alpha kali RI. I ni row sekarang ni kita bercakap pasal row saja, tak ada column. So kalau awak nampak I row dengan J row, jangan heran lah. Sebab sebelum ni mungkin kita biasa dengan elemen A, I, J. Maksudnya kalau saya tulis A12 first row, second column, betul? A1 tu maksudnya first row, second column kan? Ingat balik awak belajar di sekolah. Kalau A12 kedudukan unsur dalam baris pertama, kolom yang kedua, laju kedua. Tetapi sekarang ni kita bercakap tentang row sahaja. So kalau kita letak nombor dekat huruf R ni maksudnya row lah. So kalau saya nak mendarab, dia punya operasi yang kedua ni adalah multiplying the ith row with a non-zero constant. Okay, operasi pertama, interchanging the ith row and the jth row. Saling tukar 2 baris. Contoh lagi, kalau saya nak tukar R2 dengan R3 pun boleh. So hanya saling tukar 2 baris. Okay, operasi yang kedua ni darab. Contoh saya nak darab 2 dengan row 1. Jadi row 1 kita tengok 1, 2, 3, 4. So bila saya buat operasi row 1 star, row 1 akan berubah. So dia akan berubah jadi kali dengan 2 lah. So 1 kali 2, 2 kali 2, 4. So kita mendarab row 1 dengan 2. Jadi row 1 yang ubah, row 2 tak berubah. Row 1 saja ubah. Okey, itu adalah operasi mendarab satu row dengan satu constant. Alpha ni adalah constant, pemalar. Okey, operasi yang ketiga adalah adding. Kita akan adding a number
a multiple of jth row to the ith row. Multiplying adding a multiple of jth row to the ith row. Saya nak awak faham dia punya notation sajalah. Bila kita nak tukar row apa-apa, kita akan letak Ri star. Contoh saya nak tukar row 1, saya letak R1 star. Lepas tu saya nak ambil row 1 campur dengan 2 kali row 2. Maksudnya kita tulis sini row 1 campur dengan 2 kali row 2. Jadi bermakna row mana yang berubah? Kalau saya tengok R1 star, saya tahu row 1 berubah. Jadi saya akan tulis kat sini row 2 tak berubah. So row 2 saya kekal 3, 4 ni row 2. Row 1 akan berubah. Okay, macam mana dia berubah? Kita akan ambil row 2 punya nombor, darab dengan 2, campur dengan row 1. Jadi kita buat satu persatu lah. Contoh saya ambil 3, daripada row 2 ni 3, kali 2 dapat berapa? 6. Okay, 6 plus 2, row 1 punya elemen which is, saya nak ambil, kejap ini sebelum perubahan berlaku 1, 2, 3, 4 ni sebelum perubahan berlaku lah. So this is row 1, this is row 2. So row 2 tak berubah. Row 1 akan berubah ni row 1 star. So saya akan ambil sekarang ni row 2 kali 2. So row 2 adalah 3 kali 2 6. 6 campur dengan elemen dalam kolom row 1 is 1 kan. So 3 kali 2 6, 6 campur 1 7. 7. Okay, betul. Okay, 4 pula. Kita nak ambil row 2 4. 4 kali 2 8. 8 campur 2 10. Okay, so ini adalah dia punya cara kita nak melakukan ERO. Kita kena guna operasi baris, ada 3. Tapi yang banyak kita akan guna adalah B and C. Yang kedua, yang darab dengan constant setiap row, ataupun adding a multiple of j row to the ith row. This is simple, saya bagi contoh yang mudah. Jadi sebenarnya mudah. Cuma benda baru, jadi awak kena ikut dan dengar betul-betul madam punya penerangan ya. Okay. Yang ni tak payahlah, saya tak nak tengok. Okay, ini ada dia punya step-step sebenarnya. Prosedur dia, step 1, kita akan mulakan, saya kena terangkan macam ni. Ini matlamat kita nak dapat identity tau. Ini adalah identity 100010001. Okay. So kita punya step di sini, saya baca je dulu. Kalau saya baca awak tak faham tak apa, nanti kita tengok contoh. Okay, step 1, obtain a zeros under 1 in the first column. So kita akan ada di sini column 1, column 2, column 3. 3 column, 3 row kan. So pada column 1 kita nak obtain zeros under 1. So kita nak identity. So 1 dekat sini kita dapat 0, 0. Ini matlamat kita lah. Kita akan buat operasi column by, kita akan pergi column by column. Tapi operasi ni adalah row operation. Kita akan buat operasi column by column. Tetapi operasi ni adalah row operation So step 1, obtain zeros under 1 in the first column. So matlamat kita nak dapat 1, 0, 0. Itu matlamat kita Step kedua, obtain a zero above 1 and under 1 in the second column. Bermakna second column kita nak 1, 0, 0. So kita nak dapat 0 above 1 and below 1 in the second column. Itu maksud step 2 lah. Obtain a zero above 1, maksudnya nak dapat kosong sini. Dan under 1, kosong sini in the second column. So identity lah sebenarnya. Kan identity dia 100, 010 kan. Okay, third column pula kita obtain zeros above 1 in the third column. So di sini mesti 1, 0, 0. Jadi awak akan nampak ini adalah identity punya elemen. Okay, matlamat kita nak dapat step 1, 2, 3, kita nak dapat column 1, 100, column 2, 010, column 3, 001. Okay, step keempat baru kita nak dapatkan 1 in the first position. Kita tak payah. Yang penting step 1, 2, 3, step 4, 5, 6 ni senang saja. Okay, awak akan tengok contoh nanti. Saya rasa yang Gauss Jordan saya tak sempat masuk hari ni lah. So kita pergi kepada Gauss Jordan is just using ERO to solve sebenarnya. Macam soalan ni kita nak selesaikan persamaan linear, ada 3 persamaan kan. So kita akan guna Gauss Jordan elimination ni untuk mencari jawapan, tapi konsep dia ERO. Konsep dia ERO. Okay, saya ambil yang mudah dulu ya. Saya ambil contoh yang mudah supaya awak nampak. Oh, saya ada bagi satu benda lah saya kejap. Yang ni, awak rujuk yang ni nak bagi faham yang tadi tu. Kejap
Okey, yang ni macam ni saya nak rotate ni. Dia rotate ke? Okey, yang ni yang saya ada share dekat dalam WhatsApp. Yang ni lebih detail lah yang operasi tadi. So kalau awak tengok saya ulang balik kat sini. Sebenarnya awak kena faham betul-betul lah. So kalau kita tengok yang ni, interchanging row 1 dengan row 2, row 3. So kalau awak tengok sebelah kiri ni yang asal. Sebelah kanan ni yang dah berubah So kalau kita tengok row 1, 1, 2, 3, 4 dah pergi ke row 3, 1, 2, 3, 4. Okay, row 1 berubah dengan row 3 dan daripada row 3, 5, 5, 1, 0 dah pergi ke row 1. So ini adalah operasi interchanging two rows. Interchanging two rows ni senang nak faham lah. Lepas tu untuk operasi yang kedua, multiplication of a row by a non-zero number. So contoh dekat sini kita ambil row yang kedua, row 2, R2 star maksudnya row kedua ni mendarat dengan 3. So 3 R2 lah, operasinya 3 kali R2. Jadi kita tengok jawapan dia 6369 ya, ni hasil dia. So awak mendarab row 2 baris yang kedua dengan 3. Darab dengan 3 untuk mendapat dia punya new row. So yang ni patut kita letak dekat sini R2 star. Row 2 ni sudah berubah lah, R2 star. Okay, itu operasi yang kedua. Operasi yang ketiga melibatkan addition of a multiple of one row to another row. Okay, so kita nak campur dua row. Tapi satu row tu kita darab dengan constant sama ada 2 ke 1 ke, tak kisahlah. So untuk yang ni, kita nak ambil row 3 akan berubah. So kalau awak tengok dia kata R3 star ni, bermaksud awak akan nampak row 3 akan berubah. So kalau kita banding row 3 yang asal dengan row 3 yang baru memang berubah lah. Yang tak berubah, row 1 dengan row 2. Row 1 dengan row 2 tidak akan berubah. Sebab kita membuat operasi untuk mengubah row 3. So apa operasi dia? Operasi dia adalah kita mendarab 2 dengan row 1. So kita ambil row 1 ni, darab semua dengan 2. Lepas tu kita campur dengan row 3. Lepas tu kita akan campur dengan row 3. So kita boleh congak yang ni. So contoh 1 kali 2, 2. 2 campur 5, 7. Macam tu. 2 kali 2, 4. 4 campur 5, 9. 3 kali 2, 6. 6 campur 1, 7. 4 kali 2, 8. 8 campur 0, 8. Okay. Ini lagi jelas lah kalau awak tengok ini nak faham macam mana. So ini adalah dia punya spesifik. Dia punya spesifik contoh yang melibatkan 3 operasi. Tapi kita akan guna operasi 2 dengan 3 yang banyak. Okay, faham tak semua? Faham, madam. Yang ni saya nak awak salin lah. Yang ni saya nak awak salin sebab nanti boleh rujuk. Yang ni adalah contoh yang saya akan terangkan. Yang saya akan terangkan. Yang ni dah siap lah, maksudnya saya nak awak buat nanti dalam buku sekarang ni, awak buat 4 kolom ataupun awak dengar dulu kot. Dengar dulu. Kalau awak nak buat takut awak nanti tak sempat nak ikut lah. So dia ada 2 page kat sini. Yang ni adalah solution lengkap ERO yang saya nak bincang kejap lagi . So saya dah bagi solutionnya untuk awak salin dalam buku lah. Okay, kita tengok 2 by 2 dulu. Saya bagi 2 by 2 matrix dulu lah. Okay, this is ERO punya konsep ya. Okay, kita nak cari Allahu Akbar. Kita nak cari find matrix of A using ERO. ERO maksudnya elementary row operation. So matrix A kita adalah 2, 3, negative 1, 1. 2, 3, negative 1, 1. So saya nak cari A inverse using ERO. Apa dia inverse? So of course awak boleh check jawapan guna calculator. Saya rasa kat sekolah pun ada ditunjuk kan. Calculator awak ni boleh cari inverse, boleh cari determinant, boleh cari transpose lagi. So awak pergi tekan menu, pergi cari nombor 4. Nombor 4 chapter 4 matrix, kebetulan pula 4 tu matrix kan. Okay, awak nampak matrix dekat bawah ni. Tekan 4.
tekan equal sign lah di sini. Okay, awak akan nampak define matrix A. So saya akan masuk matrix A. Sekarang ni 2 row, 2 column. Okay, so dia bagi 4 tempat kosong untuk awak masukkan nombor dia. Tekan 2 enter, tekan 3 enter, tekan -1 enter, tekan 1 enter. So awak dah dapat dia punya matrix A dah masuk. Okay, tekan AC, saya akan tekan option punya button ni tekan. Okay, saya akan tekan matrix nombor 3, matrix A tadi yang saya dah masukkan. So bila dia keluar MATA ni, awak nak cari inverse, awak pergi tekan button X kuasa -1 dekat button dekat sebelah sign punya key tu ada X kuasa -1, dia akan keluar dekat screen X kuasa A kuasa -1, tekan equal sign. So inilah dia punya jawapan. Jadi jawapan yang awak ambil dalam bentuk pecahan 1/5 first row, lepas tu -3/5 1/5, awak akan baca dekat sini untuk pecahan, jangan tulis dalam perpuluhan. 2/5. So itu adalah punya inverse bagi matrix A. So saya dah ada jawapan, cuma saya nak cari jawapannya guna ERO sajalah. So ini -3/5. Kecil lah pula dia punya. So the answer is 1/5 -3/5 1/5 dan 2/5. Okay, ini dia punya final answer yang kita nak. Kalau tak boleh guna calculator, kalau objektif senang saja kan. Okay, sekarang kita nak buat apa? Kita nak buat dia punya kolom. So dalam ERO ni dia ada 4 kolom. So saya nak buat kolom dia. So semua kalau nak buat sama-sama boleh saja pergi buat kolom dia. So kita akan ada kolom pertama ni untuk letak dia punya augmented matrix. Sekejap ya. So saya akan letak kolom pertama. Lepas tu kita pergi kolom yang kedua. Untuk row operation dia besar sikit lah. Row operation dia tak perlu besar sini. Tak perlu besar. Lepas tu yang ketiga, yang ni dia punya pengiraan dia. Dia ada 4 kolom semua. Lepas tu ini panjang sikit. Yang hujung sekali ni kena besar lah. Saya buat dia terus panjang ke bawah. Untung juga ada pembaris ni ya. Kalau siapa yang terpaksa pergi ke mana-mana lah, tak boleh nak stay, tak apa, pergilah. Saya akan on sampai saya dah selesai. Nanti saya share dia punya video. It's okay. Dia tak nak gerak pula ni. Table ni kena buat bila untuk assignment ni. Saya nak buat table macam ni. Okay, lepas tu kita ada tajuk dia kat sini. Kita nak masukkan. Okay, siap dah table. Okay, so tajuk dia kita akan tulis dekat sini. Sini kita akan tulis augmented matrix. Saya lupa nak cakap tadi augmented matrix. Tulis saja augmented matrix. Di sini awak akan letak row operation. Di sini awak akan letak macam mana madam tulis ni, A, B, C, D kan, untuk cari determinant kita akan darab A kali D tolak B kali C. Okay, ni untuk dapat formula dia. Lepas sini kita akan buat calculation lah. Dia punya tajuk itu. Okay, dia punya tajuk itu. Okay, apa dia augmented matrix? Augmented matrix ni maksudnya kita nak menulis dia punya matrix A, letak bracket matrix A sebelah kiri, and then kita buat garisan macam ni, identity sebelah kanan. Bila kita dah buat ERO, kita akan dapat terbalik kalau kita nak dapat identity sebelah kiri dan inverse A sebelah kanan. Okay, itu operasi dia. Tadi pada A ni, kita akan dapat jawapannya sebelah kanan inverse, dan identity sebelah kanan ni akan berubah ke sebelah kiri. Bila kita buat operasi ERO, identity sebelah kanan akan pergi ke sebelah kiri, kita akan meletak, kita akan dapatkan identity sebelah kiri. Inverse of A akan berada di sebelah kanan. So this is what you call augmented matrix lah. Okay, so kita akan masukkan
dia punya matrix A 2, 3, negatif 1, 2. Silap. 2, 3, negatif 1, 1, letak garisan tengah sebagai pembahagi. Lepas tu kita ambil dia punya matrix identity dia 1, 0, 0, 1, tutup bracket. So apa yang saya letak di sini adalah bentuk dia adalah A, matrix A yang kita nak cari identity-nya, nak cari inverse-nya. Apa salah silap macam ni. Kita letak di sebelah kiri matrix A yang kita nak cari inverse, dan kita letak di sebelah kanan identity matrix. Ni dah kita namakan augmented matrix. This is your augmented matrix. Sebelah kiri matrix yang kita nak cari identity, sebelah kanan sebelah kiri kita nak cari apa? Inverse dia, sebelah kanan identity dia. Okay. So itu first step lah awak kena buat. Okay, sekarang saya akan buat step pertama. Step pertama kita nak fokus pada column 1. So saya nak highlight dekat sini column 1 ni. This is column 1 Column 1, this is column 2, this is row 1, this is row 2. So kita nak fokus pada column 1 sebab kita nak dapatkan 1, 0. Kita nak dapatkan 1, 0 pada column 1. Jadi bermakna elemen ni saya nak dapatkan jadi 1, dan elemen yang bawah ni saya nak dapatkan jadi 0. Column 1 dulu kita fokus. So apa yang saya nak dapatkan adalah 1, 0, 1, 0. Tapi mula-mula kita jangan dapatkan 1 tu, biarkan last step lah. So saya nak highlight yang 0 dulu. Silap tadi saya cakap. Okay. Saya nak dapatkan ini jadi 0. Sekejap Ini saya nak jadikan dia 0. Sebab identity maksudnya kita nak sebelah kiri nanti bila kita dah selesai kita akan dapat macam ni 0, 0, 1, 10, 01. Di sebelah kanan ni adalah jawapan dia lah. Ni bila kita selesai. So sebelah kiri ada identity, sebelah kanan inverse of A. So saya nak dapatkan 10 dekat column 1. So column 2 saya nak dapatkan 01. Sebab ini adalah identity dia. Tapi saya nak fokus dekat 0 punya tempat dulu. 1 tu yang dekat diagonal ni kita akan buat last step. Yang dekat diagonal tu kita akan buat sebagai last step. Okay. So apakah operasi yang kita akan guna untuk mengubah negatif 1 jadi 0? Okay, sekarang saya akan pergi ke kolom yang ketiga. Kolom ketiga ni kita akan guna kod sikit. Saya guna U untuk ubah, K untuk kekal, dan C untuk kolom. Guna singkatan U ubah, K kekal, C kolom kan. So saya akan tulis kat sini U apa yang kita nak ubah dan apa yang kita nak kekal, buat macam ni. Okay, row yang kita nak ubah sekarang ni adalah row mana yang saya nak ubah. Untuk dapat negatif 1 jadi 0, saya nak ubah row mana? 2. Row 2 kan. So saya akan letak sini, saya nak ubah row 2, saya letak sini R2. Saya nak kekal row mana? Row yang kekal row 1 lah, sebab ada 2 row saja pun. Kan kita ada 2 row saja. So yang kita nak ubah sekarang ni, saya nak ubah row 2. Tapi saya nak dapatkan 0 dekat sini. Dekat negatif 1 nak dapat 0 kan. So saya nak ubah row 2, saya nak kekal row 1. Okay. Lepas tu, lepas awak dah tulis ni, awak akan tulis apakah elemen dekat row 2 yang kita nak ubah. Tengok dekat matrix sebelah kiri ni. Apakah elemen dekat row 2 yang kita nak ubah, yang saya highlight ni apa? Negatif 1. Jadi kita letak negatif 1 untuk elemen pada row 2 yang kita nak ubah. Apakah elemen pada row 1 yang kita nak kekal pada kolom 1? Apakah elemen dia pada kolom 1? 2. So kita akan letak dia punya elemen row 2 yang kita nak ubah adalah negatif 1. Kita nak tukar jadi 0. Lepas tu yang pada row 1 yang kekal ni, apakah elemen dia pada kolom 1? Kita fokus kolom 1 dulu Bila saya kata kolom 1, awak jangan pergi tengok kolom 2 lah. Kita nak tulis ni kolom 1 dulu. Okay, lepas tu kita akan buat macam ni. So saya akan darab untuk dapat formula dia. So bila kita darab, kita guna yang konsep cari determinant A kali D tolak B kali C. Okay, saya buat kat sini lah, tak nampak sangat. Katakan sini A, B, C, D kan. So bila kita nak cari determinant, kita akan darab A kali D tolak B kali C.
Okay, so kita nak buat macam tu. So bila kita darab ni, kita akan ambil macam ni, 2 kali R2. So saya nak ubah row 2, so saya letak sini row 2 star. So saya nak tulis 2 kali row 2. Lepas tu saya darab macam ni, tolak row 1. Inilah dia punya row operation. 2 kali row 2 tolak negatif. Oh, kena letak negatif, sorry. Lagi. Ini row 2 star row 2 yang berubah. So saya akan darab 2, dia mesti darab macam mana awak darab untuk cari determinant. 2 kali row 2 tolak, dia mesti tolak. Lepas tu negative 1 times ni negative R1. So kalau saya simplify ni jadi 2 row 2 campur row 1. Okay, inilah formulanya. So untuk menukar sekarang row 2 ni, saya punya row operation saya letak sini R2 star equals to 2R2 minus plus R1. Ini row operationnya. Ini kat sini yang markah, dia akan bagi markah ni. 2 row 2 campur R1. Okay, dekat sini yang trick dia. Lepas tu nak calculate senang saja. Awak pergi dekat kolom yang keempat ni, awak akan tulis ikut formula dia 2 row 1, tulis kat sini 2 row 2, tak garisan, and then row 1 dekat bawah, buat garisan macam ni. Okay, apa yang awak nak buat dekat sini nak isi adalah 2 kali row 2. 2 kali row 2, awak akan ambil row 2 ni semua, darab dengan 2. Okay, so kita darab dapat apa? 2 kali 2. Ambil row 2 semua ni, yang saya nak highlight ni. Sekejap Okay, ambil semua row 2 ni. Dah tak nampak dah pula. Yang saya nak highlight, warna hijau nampak tak? Ni, kali dengan 2 sekarang. Kita nak darab So 2 kali row 2 maksudnya 2 kali 2, 4. Madam, tu row 1 kan? Apa dia? Yang madam highlight tadi tu row 1. Highlight row 1. Masya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, ya Karim. Salah row pula. Ambil row 2, sorry. 2310, kita tulis balik. 2310. Maafnya. 2310 kan? 2310. Okay, sorry. Ambil row 2, darab dengan 2 sekarang. Dapat apa? Row 2. Negative 2. 2. 0. 2. Okay. So buat macam ni. Negative 2 times negative 2, 202. Just ambil row 2 darab dengan 2. Lepas tu row 1 awak salin saja. 2310. Okay, operasinya kita nak tambah. So kita tambah saja nombor dia. Tambah nombor saja. So negative 2 campur 2, 0. 2 campur 3, 5. 1, 2. Okay. So apa yang awak dapat sekarang ni dekat bawah ni adalah row 2 star. Row 2 yang baru. So bila kita nak sambung kat bawah ni sebelah kiri, kita akan buat bracket besar macam ni. Kita akan buat garisan macam ni. Dan awak akan masukkan yang tak ubah dulu. Yang tak ubah tadi adalah row 1. Row 1 yang tak ubah. So row 1 kita letak dulu 2310 kita salin. Row 1 tak ubah. Okay, row 2 yang ubah kita ambil jawapan daripada row yang kolom yang keempat tadi salin. Ambil daripada kolom yang keempat tadi salin 0512. Okay. Okay, ini adalah operasi untuk menukar row 2 R2 star. So kita dah dapat augmented matrix yang baru. Dan matlamat kita nak dapat 0 tadi dekat sini berjaya lah. Kita nak dapat 0 dekat sini berjaya. Kosong kat situ. Ni macam main game tau. Lama-lama bila awak dah buat ni, macam main game lah. Awak akan rasa bestnya. Sampai saya pernah 3x3 matrix budak, dia tak nak guna cara lain, dia nak guna ERO sebab dia kata senang. Sebab dia tak payah fikir pun. Dia macam awak kira. Macam tu je, tak susah lah. Bila awak dah faham, awak akan rasa senang. Okey, setakat tu ada nak tanya apa-apa tak? Kita hanya menukar row 2 baru. Okey, saya kena sambung sampai habis ni baru saya stop Okey, sekarang saya ambil, sekarang ni saya nak cari kosong dekat kolom kedua. Kita dah selesai kolom 1 Kolom 1 kita dah selesai. Kita pergi kolom kedua. Kita nak dapatkan kosong dekat mana sekarang? Kita nak dapatkan kosong dekat mana? Tengok identiti duduk kat mana? Yang 3 tu. Yes, dekat 3 ni lah. Kita nak dapat kosong kat situ kan? Okay, so kita nak dapat kosong dekat situ. Sebab situlah identitinya mesti kosong. Jadi operasi yang kita nak buat ni, kita akan tulis kat sebelah row yang kolom yang ketiga ni.
apa yang kita nak ubah, apa yang kita nak kekalkan. Okey. Siapa yang masih ada bersama madam boleh kita respon lah. Okey, ubah room mana sekarang? Saya nak dapat kosong dekat sini, nak jadikan kosong. Jadi ubah room mana sekarang? Row 1. Yes, kita ubah row 1, kita nak kekal row 2. Okey, kalau kita nak ubah row 1, kita kekal row 2. Okey, sekarang letak apakah unsur pada row 1 dalam kolom 2? Apakah elemen yang kita highlight nak ubah tu? 3. Okey, kita tahu 3 kan? Okey, so kita letak sini 3. Untuk row 2, 5 lah. Tengok kalau 3 yang row 2 adalah 5. Okey, sekarang saya nak dapatkan formula dia. Saya hanya perlu mendarab daripada kanan ke kanan, lepas tu ke kiri lah. Arrow dia mesti macam ni So saya nak tulis sini row yang akan berubah sekarang row 1. Jadi row 1 star. So dia punya formula adalah 5 kali row 1. 5 kali row 1 mesti tolak. Lepas tu darab macam ni 3 kali row 2. 3 kali row 2. So ini dia punya operasi yang kita nak laksanakan. So kita akan salin dekat sebelah kiri ni R1 star adalah 5 row 1 tolak 3 row 2. So bila saya nak semak awak punya assignment, saya akan tengok dekat row operation ni yang awak tulis kolom 2 ni betul ke tidak awak punya row operation ni. So 5 row 1 kali 3 row 2. Okay, kalau dah betul situ awak pergi buat pengiraan lah. So, di sini sebelah kanan ni kita buat pengiraan dia. So saya hanya ikut saja formula dia 5R1, saya tulis ni 5R1. Apa yang saya maksud dekat 5R1 ni adalah row 1 kali 5. So darab row 1 dengan 5 sekarang. Darab sekarang dapat apa? Row 1 kali 5? 10. 15. 15. 5. Kosong. Okey, betul. Lepas tu saya akan letak sini 3 row 2. Sebab saya nak tolak nanti saya kena cari apakah 3 row 2 dulu. So saya akan darab row 3 dengan 2. Row 2 dengan 3 terbalik. Row 2 dengan 3. So darab row 2 dengan 3 sekarang. Kosong. 15. 3. 6. 6, betul. Okey, sekarang awak kena tengok tanda kat sini. Tolak ke tambah? Ni kita nak tolak. Tadi kita tambah. Tadi nampak kita tambah tadi. Sekarang kita nak tolak. So tolaklah 10 tolak kosong. 10. 15 tolak 15, kosong. 5 tolak 3, 2. Kosong tolak 6, negatif 6. Dan awak akan nampak matlamat kita nak dapat kosong tu berjaya ke tidak. Kita nak dapat kosong dekat mana tadi? Row 2 kan? Row 1 kan? Okay, so sekarang ni saya akan tulis yang barulah. Kita dah dapat yang baru. So row yang akan berubah row 1, row 2 tidak berubah. So kita akan salin row yang tak berubah adalah row 2. So salin dulu 0, 5, 1, 2. Okay, ini row yang tak berubah. Row 1 berubah sebab kita dah buat operasi untuk ubah dia. So row 1 akan berubah jadi 10. Just salin dekat yang kita kira tadi ni. Salin saja 10, 0, 2, negatif 6. Okay, awak jangan risau. Yang 2 tadi dah berubah jadi 10, jangan risau. Yang penting awak mesti dapat 0 tu betul. 0 tu kena dapat. Kalau sekiranya awak tak dapat 0, yang sepatutnya awak nak cari, nak dapatkan kosong, itu masalah lah. Okay, kita baru buat berapa operasi? 2 operasi kan? Okay, 2 operasi untuk dapat setakat ini berjaya dah dapat 0, 0. Dah berjaya. Okay, lagi satu saya nak ingatkan, bila kita buat operasi pada kolom yang kedua, kolom 1 tadi kita dah buat, kolom kedua kan. Yang kita buat operasi pada kolom yang kedua, kolom 1 dia automatik dia tak akan ubah tau. Kalau katakan yang awak dah dapat kosong tu berubah, bermakna awak dah buat silap. Kalau katakan yang awak dah dapat 0 pada kolom yang pertama tadi, kosong ni, kata tiba-tiba awak buat operasi kolom kedua, kosong ni berubah jadi nombor lain. Itu masalah, tak boleh. Sepatutnya yang 0 tu kekal 0. Kalau kita buat pengiraan dengan betul, tak ada masalah sebenarnya. Okey, sampai situ dah selesai kita punya operasi 1, 2, 3 tadi. Yang kita tengok dekat atas ni, 1, 2, 3 step dia ni. Kita dah selesai buat 1, 2, 3 step dia. Sekarang kita nak pergi 4, 5, 6 nak dapatkan 1, 1, 1 pada diagonal. 4, 5, 6 nak dapatkan 1, 1, 1 tu senang saja. Yang ni awak akan buat macam mana untuk dapatkan dekat diagonal ni. Diagonal ni nak dapatkan satu-satu senang saja. Kita akan tulis balik dia punya matrix ni.
saya nak dapatkan 100, jadi saya akan tulis dekat ni operasi dia senang saja. Saya nak ubah R1 star. Jadi saya akan nak dapat 1 kena bahagi dengan 10. Jadi saya ambil 1 per 10 kali R1. Macam tu saja. Awak akan tulis operasi dia R1 star. Saya nak cari R1 yang baru, row 1 baru. Tapi saya nak dapatkan 1. Saya nak dapatkan 1 dekat sini. Jadi saya kena bahagi dengan 10, betul? Betul tak? Betul. Jadi bila awak membahagi dengan 10, awak akan dapat 1. Sini kosong. Lepas tu 2 bagi 10 berapa? 1 per 5 dan negatif 6 bagi 10 negatif 3 per 5. Betul. Okey, lepas tu awak pergi buat operasi pada row yang kedua untuk dapatkan 1 dekat 5 tu. So saya akan tulis kat sini R2 star. Untuk dapat 1 dekat 5 tu saya kena bahagi dengan 5 ataupun darab dengan 1 per 5 lah. So saya akan dapat row kedua kosong. 5 bagi 5 1. Then 1 per 5 dan 2 per 5. Okay. So awak akan nampak di sini sebelah kiri dia identity, sebelah kanan automatic dia adalah jawapan dia A inverse. Automatic dia adalah jawapan, tetapi awak kena buat kesimpulan, keluarkan A inverse tu, tulis balik dalam bentuk 2 by 2 matrix lah. 1 per 5, negatif 3 per 5, 1 per 5, 2 per 5. Okay, ini adalah jawapan dia. Dan inilah ERO nya. Saya baru tunjuk 2 by 2 tau. Kalau awak boleh faham 2 by 2, awak boleh buat 3 by 3. This is 2 by 2. Ada nak tanya apa-apa ke? Intro baru ni. Dia macam ni, operasi elemen dia kalau 2 by 2 kan dia ada 4 elemen A, B, C, D kan. Awak akan nampak ada 4 operasi. Row operation ada 4, nampak tak? Ada 4. Sebab awak akan buat ni. Yang ni 1. Yang atas ni 1. Kejap saya nak circle lah. Okay. Ini 1 operasi. Operasi kedua. Operasi ketiga. Operasi keempat. So kalau dia 2 by 2 dia akan ada 4. Row operation dia ada 4. Kalau dia 3 by 3 dia akan ada 9. Dia akan ada 9 pula apa? Betul lah 9. 9 sebab dia 3 by 3. Dia panjang. Sebab tu saya kata soalan macam ni takkan keluar dalam PSPN sebab terlalu panjang. Mungkin satu soalan nak jawab setengah jam ada. Kalau pelajar dia cekap, cepatlah. Okay, boleh ke? Boleh, madam. Kenapa belajar benda ni? Kenapa nak belajar benda ni? Kalkulator pun boleh bagi jawapan. Sebab ini kan ilmu baru, ilmu kita kenalah ajar. Okay, saya rasa saya ambil lagi saya nak intro sikit yang 3 by 3 boleh? Boleh. Okay, nanti saya buat separuh, awak sambung saja. Saya nak tunjuk dia punya step. Tapi sama juga awak kena buat 3 kolom macam ni. 3 kolom pula apa ni? 4 kolom. Okay, so saya buat kolom, awak buat sama. Lebih baik awak buat sama-sama lah, lagi bagus. So saya akan buat kolom untuk augmented matrix ni. Nak buat besar ikutlah. Kalau kita rasa kita punya tulisan tu besar, buatlah bagi besar. Janganlah kecil sangat. Okay, so saya nak buat sini kolom pertama. Lepas tu kolom kedua untuk row operation tak perlu besar. Saya ingat ke saya punya ni Awak patutnya buat dalam buku log yang panjang tu ataupun buat secara horizontal atau landscape. Okay, lepas tu kita letak kolom yang ketiga untuk formula. Kita nak bentuk formula dia. Formula untuk row operationnya. Last sekali besar sikit untuk pengiraan dia. Okay, saya buat separuh, awak buat separuh. InsyaAllah awak kalau dapat ni, Gauss Jordan senang je. Sebab Gauss Jordan menggunakan ERO juga. Jadi tak perlulah saya nak explain ni sampai banyak kali. Sebab benda ni nak explain ambil masa. Okay, so kita letak dia punya tajuk. Okay, so tajuk dia macam tadi.
kita ada yang ni augmented matrix. Yang ni kita letak row operation. Yang ni kita letak formula dia, kita letak macam ni lah supaya awak ingat A, B, C, D. Jadi kita akan darab A kali D tolak B kali C. Dia mesti sentiasa tolak tau. Tolak. Lepas tu kita akan letak sini calculation dia. Okay, so saya nak ambil soalan yang saya dah ready solution kat awak tu. Tapi dah ready solution lah tu. Apa saya nak terangkan dia punya, nanti saya akan bagi soalan lain untuk awak cuba buat lah. So kita ambil soalan yang kita nak cari inverse bagi matrix. So kita ambil matrix A adalah 2, 4, 1, negatif 1, 1, negatif 1. Ni Madam dah share dekat WhatsApp 1, 4, 0. Jadi awak boleh cuba nanti. So saya nak cari inverse of A. Inverse of A, just pergi kat calculator tu, saya tak nak tunjuk lah, awak boleh buat sendiri. Dekat calculator dia akan bagi jawapan 3/3 lah. Awak masuk 3/3, dia akan bagi jawapan inverse 3/3 apa jawapan dia. Okay, so kita akan tulis augmented matrix mestilah A sebelah kiri, identity sebelah kanan. Kita nak ubah guna ERO sehingga dapat identity sebelah kiri, inverse A sebelah kanan. Okay, itu objektif dia. So kita akan letak dia punya augmented matrix. Sebelah kiri ni matrix A 2, 4, 1. Macam kecil lah pula saya punya space ni. 2, 4, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1, 4, 0. Okay, sini awak letak matrix A. Sebelah kanan awak letak identity matrix. Okay, identity matrix saya guna color merah lah. So sini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 001 sebelah kanan identity matrix. Okay, so this is your augmented matrix. Sebelah kiri matrix A, sebelah kanan identity matrix. So awak nak ubah sekarang, kiri yang identity pergi kiri, yang sebelah kanan jawapan dia. Okay, so saya akan mulakan pada column 1. Kita akan buat serentak ni. Column 1 kita nak dapatkan 0, 0 dekat row 2 dengan row 3. Kita nak dapatkan 0, 0 dekat row 2 dengan row 3 sebab dekat sini kita nak dapatkan 1, 0, 0. Okay. Okay, so matlamat dia nak ubah. Sekarang kita nak ubah row mana? Kita letak sini R2 star. Kita nak ubah row 2 dan kita nak ubah row 3 R3 star. So kita kena carilah dia punya row operation tu apa. Okay, kita fokus column 1 dulu. Kita fokus pada column 1 dulu. Okay, lepas tu kita pergi dekat yang sebelah third column ini untuk tentukan formula dia. So saya letak kat sini ubah dan kekal. Okay, sekarang saya nak dapatkan dekat row 2 dulu. So saya akan letak dekat row 2, dekat row 2 ni dekat ubah ni kita letak, dekat ubah ni kita letak apa? Ubah ni kita nak ubah mana? Row 2 kan? So letak row 2. Yang kekal sekarang row mana yang kekal? Yang kita nak ubah row 2 dengan row 3. So kekal row mana? Row 1. Okay, row 1, betul. Okay, row 2 kita letaklah elemen dekat row 2. Awak baca yang saya highlight tu, negative 1. Kita letak dekat bawah tu untuk daripada row 2. Lepas tu row 1 yang kekal, baca dekat row 1. Apa dia pada column 1? 2. Itu, betul. Okay, sekarang awak tulis dia punya formula. Saya nak tukar row 2, saya letak sini R2 star siap-siap. Lepas tu saya darab kiri ke kanan dulu. 2 R2 kita mesti tolak. Lepas tu darab kanan kiri ke kanan ke? Yang tadi macam mana? Awak faham lah saya letak arrow ni kan? So darab negatif R1. Jadi yang ni awak boleh buka kurungan 2 row 2 campur row 1. Inilah dia punya operasi. Yang madam akan tulis dekat sini. Saya akan tulis step seterusnya saya akan buat macam ni. So saya akan letak siap-siap dia punya bracket besar. Saya akan masukkan elemen yang tak berubah pada row 1 dulu. Row 1 tak akan ubah. So 2, 4, 1 ni saya letak dia punya elemen dulu. 1, 0, 0. Row 1 tak ubah. Lepas tu Maria akan tulis dekat sebelah row yang ubah ni, iaitu row 2 star, dia punya operasi yang kita dah dapat tadi masukkan dekat sini. 2 row 2
campur row 1. Ini operasi dia. Okay, 2 row 2 campur row 1. Nanti awak akan masuk dia punya elemen lah. Sekarang awak nak kira. Okay, sekarang nak kira pergi dekat column calculation ni. Awak akan tulis 2 row 2. Okay, sekarang row 2 darab dengan 2 lah. Awak ambil row 2 sekarang. Darab dengan 2. Dapat apa? Jangan tengok jawapan tu ya. Awak buat sini. 2 kali row 2. So row 2 darab dengan 2 dapat apa? Negatif 2 lagi. 2. Negatif 2. Negatif 2. Tak cukup ruang. Sekejap. Saya kena buang lain ni. Tak boleh. Okay, lepas tu buat garisan. Lepas tu 0. 0. Row mana? Row 2 kan? Row 2. Row 2 0, betul? Betul. Betul. Okay, lepas tu awak akan masukkan the next one is row mana? Row 1. Okay, row 1 tu kita nak kira Okay, row 1 just salin saja. 2, 4, 1, 1, 0, 0. Kita nak campur ke tolak, tengok kat bawah ni campur. So bila kita campur dapat 0. Dapat apa? 6. Negative 1. 1, 2, 3. Okay, so ini yang awak akan salin dekat row 2 sekarang. Awak akan salin dekat row 2 je punya perubahan dia, iaitu 0, 6, negative 1, 1, 2, 0. 0, 6, negative 1, 1, 2, 0. Dan awak akan nampak negatif 1 dah dapat 0. Negatif 1 dah dapat 0. Kalau tak dapat 0, tak boleh, something wrong lah. Okay, sekarang kita pergi ke operasi untuk dapatkan 0 dekat row 3 pula. So kita akan tulis row 3. Yang ubah sekarang ni kita nak ubah row 3 dan kita nak kekal row 1. Row 1 kekal. Okay, row 3 kita letak elemen yang saya highlight purple ni. 1. Row 1, 2. Okay, row 1 awak boleh rujuk dekat atas lah. Row 1 adalah 2. Okay, sekarang nak tentukan formula untuk R3 star. Kita nak ubah row 3 sekarang ni. So kita akan mendarab 2 kali row 3 tolak 1 kali row 1 jadi R1 lah. So kita akan tulis sebelah kiri ni formula dia untuk dapatkan row 3 star adalah 2 kali row 3 tolak row 1. Ini formula dia. Okay, lepas tu awak buat pengiraan dia. Okay, awak buat pengiraan ni dekat sebelah kanan ni. Saya buat tadi tak cukup lah, kecil sangat lah. Okay, so kita akan letak dia punya elemen untuk 2 kali row 3 dulu. Okay, kita letak 2 kali row 3. Tengok row 3 yang dekat atas tu kali 2 sekarang. Dapat apa? Row 3 kali 2. 2. 8. 0. 0. 2. Okay, betul. Okay, sekarang kita nak masukkan apa dalam formula tadi? Tolak row 1 kan? Kita masukkan row 1 dulu. Saya salin saja. 2, 4, 1, 1, 0, 0. Kita nak tolak. Kita nak tolak sekarang. So bila awak tolak, awak akan dapat dia punya ni adalah 0. 8 tolak 4, 4. 0 tolak 1, negatif 1. 0 tolak 1, negatif 1, 0, 2. Okay, so jawapan itu awak akan salin dekat dalam sebelah kiri ni. Dia punya jawapan 0, 4, negatif 1, negatif 1, 0, 2. 0, 4, negatif 1, negatif 1, 0, 2. So matlamat kita nak dapatkan 0, 0 ni dah berjaya lah. Itu baru kolom 1. Kita baru buat kolom 1 settle. Yang satu nak dapatkan 1 dekat atas tu tak payah risau. Itu nanti last kali baru kita buat Sekarang pergi ke kolom 2. Kita fokus untuk dapatkan 0, 0 dekat mana? Ini baru 2 operasi untuk dapatkan 0, 0. Semua ada 9 operasi. Saya akan buat 2 lagi. Lepas tu awak akan selesaikan. Sebab saya dah bagi jawapan kat situ dah. Okay, kolom kedua. Kat mana nak dapat 0, 0? Row 1 dengan row? Yes, row 1 dengan row 3 kan. So, apa yang awak patut buat? Pergi buat dia punya tapak dulu. Ni tapak dia. Masukkan yang tak ubah dulu. Yang tak ubah row mana? Row 2. Jadi kita akan letak row 2 punya elemen dulu.
supaya kita tahu yang ni tak ubah. Yang ni tak ubah. So yang akan ubah sekarang ni row 1 dengan row 3 akan berubah. Row 1 dengan row 3 akan berubah Okay, so kita buat formula dia dulu. Untuk cari row 3, so kita nak ubah sekarang row 1. Kita nak kekal row mana? Okay, row 2, betul. Kita tengok elemen pada row 1 yang kita nak ubah tu pada kolom 2. Sekarang tengok kolom 2. Kita nak ubah row 1, tengok yang saya highlight tu apa? 4, so kita letak sini 4. Dekat row 2, 6. Okay, betul. Lepas tu awak akan letak dia punya ni R1 star, formula dia. Ni formula dia. Lepas tu awak akan darab 6 kali row 1 mesti tolak 4 kali row 2. Ni formula dia lah. Jadi saya tahu saya kena ambil 6 kali row 1 tolak 4 kali row 2. 6 kali row 1 tolak 4 kali row 2 untuk dapat 0 pada row 1 Okay, sekarang awak buat pengiraan dekat sini. Saya akan buat 2 lagi, lepas tu the rest awak sambung Buat sebab kalau kita tak buat latihan memang kita tak faham. Okay, sekarang saya akan cari apakah 6 kali row 1. So awak ambil row 1 kali 6. Row 1 kali 6 yang atas tu kali 6 dapat apa? 12. 6 kali 4 24. 6 kosong. Okey, betul. Lepas tu kita ambil row yang kedua darab 4 pula. Row yang kedua darab 4 sebab kita nak 4 R2. Row kedua darab 4 kosong 24 negatif 4, betul. 4 8 kosong. Okey. Sekarang kita nak campur atau tolak, tengok dekat formula dia tolak. So kita kena tolak lah. So bila kita tolak dapat 12 kosong. 6 tolak 4 jadi 6 campur 4 10. 6 tolak 4 2, kosong tolak 8 negatif 8 kosong. Okay. So kita salin dekat dia punya jawapan sebelah kiri kolom yang pertama ni. Letak jawapan dia. Kita dah dapat tadi 12 kosong 10 2 negatif 8 kosong. Jadi matlamat kita nak dapatkan 0 dah berjaya kat sini. Pergi padam pula. Nak dapatkan 0 kat situ dah berjaya. Okay. So kita proceed untuk last. Saya nak tunjuk yang last sekali. Dah berjaya. Okay, sekarang kita bagi row yang ketiga pula. Saya nak cari operasi untuk row ketiga. So saya akan letak sini ubah dengan kekal. Okay, saya letak sini ubah dengan kekal. Okey, ubah row mana sekarang? Okay, row 3, apa elemen nombor pada row 3 yang saya highlight ni? 4. Okey, betul. Yang kekal row mana? Yang kekal ni awak boleh ikut yang atas lah sebab sama saja. Row 2 kekal dan elemen dia 6. Kita boleh rujuk yang atas Okey, lepas tu kita akan darab untuk dapatkan formula dia. So ini akan jadi row 3 star sebab yang row 3 akan ubah. 6 kali row 3 tolak 4 kali row 2. 4 kali row 2 Okay, kita dapat dia punya formula sini. So saya akan tulis dekat atas ni 6 kali row 3 tolak 4 kali row 2. Okay, pengiraan awak buat sebelah kanan sekali. Kita akan buat for the last ni. 6 darab row 3 dulu. 6 darab row 3 dulu. So ambil row 3 yang atas tu. Jangan tengok 6 kali row 3 sekarang dapat apa? Kosong 24 negatif 6, betul. Negatif 6 0 12. Okay, correct. Okay, sekarang kita ambil row mana pula nak darab ni? Row kedua untuk darab dengan 4. Row 2 darab dengan 4 Okay, so ambil row 2 darab dengan 4 dapat 0 24 negatif 4 4 8 0. Okay, lepas tu kita akan tolak. Okay, so bila kita tolak kita dapat 0 0
Negative 6 minus negative 4 dapat negative 2. Negative 6 minus 4 dapat negative 10. 0 minus 8 dapat negative 8. 12 minus 0, 12. So ini yang awak akan salin dekat jawapan sebelah kiri ni. 0, 0, negative 2, negative 10, negative 8. Tak cukup lah, ruang saya kecil sangat lah pula. 12. Kecil sangat lah dia punya ni. Ayo. Habis masa padam. Kena besarkan sikit Ni saya buat tak cukup space lah pula. Okay, so tadi apa? 2 dah terpadan. 0, negatif 8 dengan 12. Okay, so kita dah berjaya dapat 0 dekat 2 tempat itu. Saya padam tadi 12, 0, 10, 2, negatif 8, 0 yang ni. 1, 2, 0. Okay, 12, 0, 10, 2, negatif 8, 0, 0 dan negatif 1, 1, 2, 0, 0, 0, negatif 2, negatif 10. Okay, so awak punya sekarang ni awak punya sebagai latihan kolom 1 dah settle, kolom 2 dah settle 0, 0 belum settle semua lagi. Sekarang awak pergi ke kolom 3 untuk awak dapatkan 0, 0 dekat row mana? 0, 0 dekat row mana? 1 and 2. 1 and 2. Yes, 1 and 2. Okay, so lagi 2 operasi lah. So kita dah buat sekarang ni 4, 5, 6 operasi awak kena buat untuk kolom 3. Lepas tu bagi ke diagonal untuk dapatkan 1, 1 lagi 3 operasi. So semua total mesti ada 9 operasi lah. Semua ada total ada 9 operasi. So boleh cuba buat. Saya tak nak ni sebab jawapan memang Madam dah bagi dekat WhatsApp, boleh rujuk, tapi buatlah dulu. Lepas tu boleh rujuk jawapan. Last sekali awak akan dapat dia punya answer. Ni saya pergi step yang akhir sekali. Awak akan dapat sebelah kiri ada entity 100, 010, 001. So sebelah kanan ni adalah dia punya jawapan. Dia ada 2 page tau. Yang saya bagi ni ada 2 page. Awak kena pergi ke belakang ke page yang kedua untuk tengok jawapannya. Negatif 4, negatif 4, 5, 1, 1, negatif 1, 5, 4, negatif 6. Okay, so last kali kita akan nampak di sini ada entity dan sini inverse of A. So awak akan salin sebagai conclusion mesti salin jawapan dia. Kalau tidak awak akan hilang markah lah. Okay, so that's your answer lah. So of course awak boleh pergikan kat calculator, pergi masuk dia punya ni, matrix dia 3 by 3, 3 rows, 3 column. Okay, awak masukkan dia punya matrix yang A tadi, 2, 4, 1. Row kedua negative 1, 1, negative 1 dengan silap masuk sudah. 1, negative 1. Row ketiga 140, 140. Okay, lepas tu awak akan tekan AC, pergi tekan option, tekan ambil matrix A nombor 3, tekan nombor 3, tekan X kuasa negatif 1, nampak kuasa dia ada negatif 1, tekan equal sign. So awak akan nampak jawapannya negatif 4, negatif 4, 5, 1, 1, negatif 1, 5, 4, negatif 6. Okay, itu jawapan dia. Okay, boleh check guna calculator. So I think that's all lah. Dah 11.30 dah, minta maaf ya saya ambil masa tambahan di sini. So saya nak awak pergi salin solution tu, tapi cuba buat, sebab bila kita tak buat kita tak akan nampak dia punya cara. Memang panjang, kadang-kadang satu muka surat lebih, memang panjang. Sebab tu saya nak kena ambil masa hari ni untuk explain. Kalau saya guna masa tu memang tak cukup. So saya dah buat 4 operasi, 1, 2, 3, 4. Awak kena buat lagi berapa operasi? 5 operasi lagi, semua 9 Awak kena buat 2 operasi untuk dapatkan 0, 0 kat kolom 3 dan lagi 3 operasi untuk dapatkan 1, 1, 1 dekat diagonal, baru selesai. Okey, boleh tak buat sendiri? Boleh. Okey, so sampai situ saja Madam akan share recording ini dan juga dia punya ni PDF form, dalam note ni dalam PDF form untuk awak rujuk, dan awak boleh pergi rujuk dekat yang saya dah share di WhatsApp dia punya solution dah hadir dekat situ ni. Ini solution dia.
Tapi awak kena pergi page yang seterusnya untuk jawapan akhir dia kat sini lah. Saya panggilnya easy ERO. Easy sebab dia memang easy sebenarnya tapi panjang itu je. Okay, so itu saja untuk pagi ini. Selamat Hari Merdeka semua. Take care, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Sama. Thank you, madam. Welcome. Terima kasih, madam. Sama-sama.